Okey, November 28 lepas, ada video yang viral pasal Hanayo datang hari terbuka kat Masjid Imam Al-Ghazali, Bandar Banjalara dekat Segambut. Hanayo sendiri ada upload video yang agak heartwarming untuk kita tengok. Tapi, for the past few days, memang best tengok ada beberapa bangsat bergaduh sama sendiri dah nak tunjuk hero, tapi tak faham isu langsung. Cerita dia, Hanayo pakai selendang masuk masjid untuk attend open day. Lepas tu, Dr. Bu daripada DAP ada keluar statement dalam grup WhatsApp pemimpin DAP. Lepas tu, ada ahli DAP sendiri screenshot dan bagi kepada media. Fakta ni agak penting untuk kita tahu kalau nak letak konteks yang betul pada statement Dr. Bu ni yang mana kejap lagi kita akan tengok. So, bila Hanayo tanya satu pakcik Chinese ni mana dia tahu pasal event dekat masjid ni, lepas tu pakcik ni cakap, "Oh, saya tahu daripada grup Hanayo." Lepas tu, surprise! Saya Hanayo. Mari kita tengok sikit. How do you find out about the open day? Oh, the Hanayo group invited me. Oh, Hana. Thank you very much. Thank you very much. I am Hannah Yu. You cannot recognize me, yeah. Oh, you're YD, are you? Yes. It's a very nice thing to see and generally, rata-rata saya tengok ramai yang komen positif. Kita tahu yang YB Hana ni adalah seorang devout Christian and dia tak malu mengaku bahawa dia ni seorang Kristian yang baik dalam buku dia Becoming Hannah. Saya respect dia berpegang pada prinsip walaupun dikritik dan difitnah hebat sampai ada bangsat-bangsat yang menyuarakan pendapat bahawa buku Hannah ni buku penyebaran Kristian. Sukati dia lah. Ini buku autobiografi dia. Dia boleh tulis apa yang dia suka. Anyway, back to the topic. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa ini bukan kali pertama Hanayo bertudung ataupun berselendang. Sebelum ni, dia pun pernah dikritik sendiri oleh kolumnis dari bangsa Cina sendiri siap suruh didisiplinkan lagi. Tapi kali ini, dia dikritik oleh bekas ketua DAP Johor. Dalam grup pemimpin DAP, dia kata, "Alang-alang pakai tudung dekat masjid, pakailah tudung bila masuk market, gereja, sekolah dan sebagainya. Lepas tu, semua kena masuk Islam. Lepas tu, baru boleh menang Putrajaya, kan?" Okey. Statement dia memang bangang dan tak ada siapa pun dapat defense statement yang dia buat dalam grup tu. Lepas tu, mulalah segelintir pihak-pihak mula menggelupur dan cuba damage control dan sebagainya. Yang itu kejap lagi kita akan tengok. Now, mari kita fokus pada Dr. Bu dan Hanayo. Pada saya, Dr. Bu ni either salah faham ataupun sengaja buat-buat tak faham. Untuk masuk masjid dekat Malaysia ni, dari sejak azali lagi memang kena tutup aurat. Benda ni, kalau tanya expert, dia orang pun tahu. Dan memang ada signboard dekat pagar-pagar masjid yang suruh tutup aurat. Tak ada confusion langsung dalam bab ni. Tapi, kalau kita tengok balik statement dia, macam tak logik dia cakap macam tu. Takkan dia tak tahu? Berapa lama dia duduk Malaysia? The only explanation is, dia cuba mengatakan tentang aktiviti Hana melawat masjid ni sebagai satu stunt politik untuk menang hati orang Melayu. Sebab tu juga dia ada cakap, jangan guna taktik cetek untuk pancing undi. Bila salah satu hero ni cuba ambil kesempatan dalam konflik ni, Dr. Bu ada balas dan explain yang hero Lim Guan Eng ni tak faham maksud dia. Dia juga ada cakap tak perlu guna gimmick untuk kelebihan politik. Saya memang setuju dengan statement Dr. Bu. Kita pun dah tengok macam mana Demokrat dekat Amerika melebih-lebihkan warga African American sehingga tercetusnya banyak riot di seluruh negara. Kalau minat nak discuss isu ni, kita boleh komen dekat bawah sebab isu ni agak menarik juga. Anyway, Dr. Bu juga ada bagi contoh. Kalau Liu Chintong pakai jubah dengan serban masuk masjid, saya akan fikir itu adalah untuk kepentingan politik dan takkan bawa kesan positif pada DAP. Obviously, statement ni saya pun setuju. Tapi dalam kes ni, Hanayo nak masuk masjid. Nak ke tak nak, memang kena tutup kepala. Islam ke tak Islam, memang kena tutup kepala. Kalau Liu Chintong nak masuk masjid, silakan. Tapi tak payah nak pakai macam ulama'. Ini yang Dr. Bu tak faham. Sebab Hanayo bukan pakai purdah dan juga ini bukan kali pertama dia masuk masjid dan bukan kali pertama dia pakai selendang. Ini basic. Nak masuk kuil dekat Bali pun kena pakai kain. Itu sebagai tanda hormat yang basic. Kalau kita nak letak konteks pada komen dia pasal Hanayo masuk masjid untuk kepentingan politik, secara jujur ni tak ada siapa yang tahu melainkan Hanayo sendiri. Tapi pada saya, tak betul tuduhan tu sebab kalau sekadar pakai baju kurung dan selendang hadiri hari terbuka masjid, memang tak ada masalah. It's really not a big deal. Now, mari kita tengok hero-hero dalam kes ni. Tadi kita cakap pasal kepentingan politik kan? Yang Lim Guan Eng ni, tiba-tiba je cakap pasal jantina pula. Dia ada keluarkan press statement sebagai Secretary General DAP yang Dr. Bu tak perlu obses pada pakaian wanita DAP macam puak ekstremis PAS dan primitif PAS ni. Kesian PAS. Tak ada kena-mena dalam kes ni, tapi si Lim Guan Eng ni dah tarik masuk PAS. Apa punya logik ni? Dr. Bu sebut pasal bangsa dan agama kalau ya pun lah. Kalau paling teruk pun lah, dia hanya sebut bangsa dan agama.
Tapi tiba-tiba si genius ni masuk isu pakaian wanita pula. Lepas tu nak salahkan PAS. Ini baru betul keluar statement untuk kepentingan politik. Memang Lim Guan Eng ni clueless langsung. And memang nampak Lim Guan Eng ni nak damage control tapi tersasar jauh sampai gender insensitif pula yang dia pergi. Kemudian, ada lagi seorang. Kali ini Profesor Kangkong di AP. Dalam Century, dia cuba kaji kedua-dua pihak dan dia ada cakap berdasarkan pengalaman dia. Dia kata dia ada belajar Islam dan berdasarkan pemerhatian dia di US dan Scotland, memang tak pernah ada dress code untuk lawat masjid. Betul lah tu Profesor. Orang Islam memang pandang US dan UK sebagai negara Islam contoh yang patut Malaysia ikut. Mengarut. Dia juga ada cakap pasal dia ada baca hadis pasal Nabi ada jumpa orang bukan Islam di masjid. Tapi dalam artikel tu dia tak ada sebut hadis tu. Baiklah, kalau nak ikut teknikal, kita boleh semak Mufti Wilayah punya website, dia cakap apa. Dia kata, kepada ulama' yang membenarkan orang bukan Islam masuk masjid, ada syarat-syarat dia. Salah satu ialah the visit must be approved by Muslims, the mosque management. Analisis singkat Profesor Kangkong ni juga ada condemn segelintir orang Melayu Islam konservatif adalah sangat bahaya. Biasalah, Profesor ni perjuangkan Islam liberal. Dia kata orang Islam takut dengan dia yang kononnya dia ni seorang pembaca, orang yang mempersoalkan dan fikir secara kritikal. Contoh-contoh yang dia bagi dalam hujah dia pun mengarut. Sembang lebat tapi tak ada ilmu. Dan kolom ni dia keluarkan di Xinqiu yang merupakan satu akhbar online Cina. Memang patutlah jahanam racial relation kita kalau kita harapkan orang macam ni nak explain Islam dekat orang bukan Islam. Baik, bagi saya isu ni tak perlu diperbesarkan dan juga dipolitikkan. Tak payah. Saya percaya kita orang Malaysia, masyarakat majmuk, tak ada masalah orang bukan Islam untuk masuk masjid dan orang Islam untuk masuk gereja, kuil dan sebagainya. Bila kali terakhir kita dengar isu bakar rumah ibadat macam mana negara jiran dan negara barat? Majoriti orang di negara ni okey je, cool je sama sendiri. Bila ahli politik cuba nak ambil kesempatan, tak kisahlah dari pihak mana pun, itu yang jadi tak sedap. Tapi kali ni kelakar sebab hero tersesat jauh. Sampai situ je lah ulasan saya. Kalau suka atau setuju dengan saya, boleh like and subscribe. Kalau tak setuju, boleh beritahu saya dekat comment section dekat bawah. Dan saya akan reply sebaik mungkin. Terima kasih kerana sudi mendengar dan kita jumpa lagi.